Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan dari kumpulan 1 dan tajuk kumpulan kami ialah gangguan seksual dalam kalangan masyarakat. Ini merupakan ahli-ahli kumpulan kami. Terdapat 6 isi kandungan di dalam portfolio kami, iaitu pendahuluan, kesan gangguan seksual dari segi lisan dan bukan lisan, kesan gangguan seksual dari segi fizikal, kesan gangguan seksual dari segi psikologi, punca gangguan seksual dari segi perbezaan hormon dan rumusan. Okey, pendahuluan. Apakah itu gangguan seksual? Gangguan seksual adalah satu tingkah laku yang tidak diingini dan biasanya berlaku melalui kata-kata, isyarat, sentuhan, psikologi dan visual yang berunsurkan seks dan sering berulang-ulang kali berlaku. Dan menurut kajian, kebanyakan mangsa tidak tahu tempat atau platform untuk membuat aduan mengenai gangguan tidak langsung. Gejala gangguan seksual ini selalu dilakukan dengan kerap. Tahukah anda bahawa mental dan emosi seseorang boleh terganggu ekoran daripada isu ini? Oleh itu, mari kita mengkaji dengan lebih mendalam mengenai kesan gangguan seksual ini dari segi gangguan sentuhan, psikologi, visual, lisan dan juga bukan lisan. Terdapat beberapa kesan yang mempengaruhi mangsa akibat daripada gangguan seksual sama ada dari segi lisan maupun bukan lisan. Gangguan seksual dari segi lisan menyebabkan mangsa mengalami masalah tekanan jiwa yang menyebabkan mangsa cenderung untuk berasa fobia dan depresi. Hal ini kerana mangsa mengalami trauma dalam hidup disebabkan oleh merasakan kehidupannya diancam pelaku gangguan seksual, contohnya mengajukan soalan ataupun kritikan berunsur seks kepada penampilan tubuh badan seseorang, manakala dari segi bukan lisan pula, mangsa akan bersikap tertutup dan sering menyendiri. Mangsa akan memilih untuk berdiam kerana tidak mahu dipandang serong oleh masyarakat sekiranya mangsa membuat laporan mengenai gangguan seksual, contohnya mendapat bayangan berunsur seks seperti menggoda atau mengguna bahasa isyarat lain untuk menyampaikan hasrat yang diingini oleh pelaku. Dalam konteks ini, gangguan seksual ialah perlakuan yang kurang disenangi melalui kata-kata isyarat berunsur seks yang biasanya dilakukan berulang kali oleh pemangsa. Namun, terdapat sesetengah bentuk gangguan seksual seperti gangguan seksual melalui lisan dianggap remeh meskipun sebenarnya perbuatan tersebut boleh dikenakan hukuman yang berat. Gangguan fizikal ialah perbuatan yang tidak elok menyebabkan seseorang berasa kurang selesa. Sebagai contoh, memegang, menepuk, memeluk atau menyentuh badan yang tidak sepatutnya. Penyakit hati perlu dirawat dan setiap penyakit mempunyai ubat untuk sembuh seperti dalam konsep Islam yang telah dinyatakan, iaitu mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Punca berlaku pertambahan kes bunuh diri disebabkan mangsa sentiasa diganggu dan takut untuk mengadu kepada pihak berkuasa. Terdapat beberapa kesan yang mereka akan alami dari sudut fizikal dan mental. Dari sudut fizikal ialah gangguan tidur atau serangan panik, manakala dari sudut mental ialah fobia atau hilang keyakinan diri. Langkah yang perlu diambil ialah orang sekeliling, terutama ibu bapa, rakan-rakan atau pakar kaunseling supaya emosi mangsa dapat distabilkan dengan baik. Gangguan seksual psikologi. Gangguan seksual secara psikologi ialah seperti mendorong atau mendesak seseorang untuk melakukan perbuatan seksual tanpa izin. Terdapat 2 kategori dalam gangguan seksual, iaitu yang pertama, gangguan seksual berunsurkan ugutan sexual coercion dan gangguan seksual berunsurkan ancaman terhadap keteraman peribadi iaitu sexual annoyance. Kedua-dua kategori ini akan memberikan kesan yang negatif terhadap mangsa. Gangguan seksual terhadap mangsa juga akan mempengaruhi mental mereka. Kesannya ialah mereka akan mengalami depresi, fobia, tertekan dan serangan panik. Selain itu, kegagalan sistem fisiologi juga akan berlaku akibat daripada ketidakseimbangan psikologi.
di mana tubuh badan mereka tidak dapat berfungsi secara normal seperti hilang selera makan. Assalamualaikum, saya Muhammad Ifan dan saya akan menyambung pembentangan kumpulan saya mengenai isu gangguan seksual. Jika seseorang itu menghantar visual ataupun imej yang tidak senonoh kepada orang lain, ianya boleh dikategorikan sebagai gangguan seksual secara visual. Dan ada juga beberapa perbuatan yang boleh diklasifikasikan sebagai gangguan seksual secara isyarat seperti mengenyit mata dan menggigit bibir. Perbuatan ini akan menyebabkan seseorang itu berasa kurang selesa dan terancam. Gangguan seksual ini akan memberi pelbagai kesan yang buruk kepada si mangsa. Salah satunya adalah mangsa akan menjadi trauma dan takut untuk berada di khalayak ramai kerana risau perkara yang sama akan berulang. Mangsa juga akan lebih cenderung untuk mengasingkan diri daripada orang ramai kerana kurang kepercayaan diri. Dan terdapat juga kes di mana mangsa perlu mendapatkan bimbingan kaunseling untuk menghilangkan rasa trauma dan juga takut. Jadi, banyak punca yang menyebabkan gangguan seksual seperti ini berlaku. Yang pertama adalah kerana kurang didikan agama di sekolah dan juga di rumah. Di sekolah sudah menjadi tanggungjawab guru untuk menghasilkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik dan juga akhlak. Di rumah pula sudah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk mendidik dan memantau anak-anak kerana anak-anak meluangkan lebih banyak masa di rumah berbanding di sekolah. Punca kedua berlakunya isu gangguan seksual ini adalah kerana seseorang itu tidak dapat mengawal hawa nafsu. Jadi mereka berani untuk melakukan apa saja asalkan keinginan hawa nafsu mereka tercapai. Dan mengikut kajian, remaja lebih cenderung untuk memikirkan perkara yang berkaitan seksual kerana pada peringkat umur seperti ini, remaja suka dan berani untuk mencuba perkara yang baharu. Jadi sudah menjadi tanggungjawab diri masing-masing untuk belajar mengawal hawa nafsu dan mengawal diri. Perkara ini adalah perbuatan yang tidak bermoral dan tidak sihat untuk menjadi kebiasaan pada masyarakat kita, dan isu ini perlu dibendung sebelum menjadi lebih parah dan sebelum masalah ini dianggap normal oleh masyarakat. Punca gangguan seksual. Apakah punca gangguan seksual? Lelaki dan perempuan mempunyai hormon yang tidak sama. Hal ini dikatakan kerana komponen hormon lelaki yang akan menyebabkan mereka mempunyai rangsangan seks yang lebih tinggi daripada perempuan. Oleh itu, perkara tersebut akan menjurus mereka untuk terlibat dalam tingkah laku yang bersifat gangguan seksual. Seterusnya ialah penampilan wanita juga merupakan punca gangguan seksual berlaku. Sebagai contoh, wanita yang berperwatakan seksi mempunyai bentuk badan yang menarik akan menjadi sasaran para lelaki. Dengan penampilan seperti itu, mereka akan lebih cenderung untuk menjadi mangsa gangguan seksual. Oleh itu, kes gangguan seksual perlu diberi penekanan oleh masyarakat khususnya pada golongan wanita. Seperti yang dinyatakan oleh Presiden Persatuan Perikatan Persaudaraan Wanita Selangor, bahawa 80% kes gangguan seksual dalam kalangan wanita tidak dilaporkan kepada pihak berkuasa adalah disebabkan mangsa bimbang dengan budaya masyarakat, iaitu sering menyalahkan mangsa apabila mereka terlibat dengan gangguan seksual. Dan yang terakhir ialah ketua keluarga yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tiada masa untuk mengambil tahu dengan masalah yang dialami oleh anak-anak, terutamanya anak perempuan. Anak perempuan yang menjadi mangsa tidak dapat ataupun tidak berani untuk melaporkan kepada ibu bapa mereka kerana kekangan masa, iaitu ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerja.
Okey, di dalam rumusan, kami lebih menekankan tentang langkah-langkah yang perlu diambil kerana kes gangguan seksual sehingga kini masih tidak menunjukkan sebarang angka penurunannya. Antara inisiatif yang boleh diambil adalah dengan membuat penambahbaikan rang undang-undang yang melibatkan gangguan seksual seperti penggugalan Akta Gangguan Seksual yang memberi perlindungan kepada semua pihak. Selain itu, kesedaran masyarakat terhadap maksud sebenar gangguan seksual perlu ditekankan kerana masih ramai lagi yang menganggap perkara ini adalah gurauan. Akhir sekali, masyarakat hendaklah memberikan dukungan yang tinggi terhadap mangsa gangguan seksual supaya mangsa berani untuk tampil untuk membuat laporan. Hal ini dikatakan demikian kerana bagi mengelakkan masalah ini terus merebak. Sekian daripada kumpulan kami bagi tajuk gangguan seksual dalam kalangan masyarakat. Sekian, terima kasih.